Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke halaman Istana Naga Sakti. Saya Dr. Ibrahim Ghaffar, seorang penyelidik dan peminat sejarah sejak dari mahasiswa tahun 70-an, pertengahan tahun 70-an. Dekan waktu itu orang Kedah meminta saya membuat penyelidikan mengenai Kedah tua. Jadi saya mulakan dengan mencari fakta dan catatan-catatan dari berbagai sumber dan juga tempat-tempat yang patut diregi, khususnya di puncak Gunung Jerai. Maka bertemulah dengan fakta yang tercatat Merung Mahawangsa. Lebih menarik ketika sudah mula menemui fakta itu, merangsang keinginan sebagai seorang mahasiswa, seorang peminat sejarah, dan akhirnya berlanjutan penyelidikan itu. Bukan saja mengenai Merung Mahawangsa, yang bermula dengan Raja Merung Mahawangsa, kemudian Raja Merung Mahapudisat, yang ketiga Raja Sri Mahawangsa, yang keempat Raja Sri Maha Indrawangsa, sehinggalah nasab yang ke-9, yaitu Sri Paduka Maharaja Durbaraja. Allah mengirimkan hidayah dan utusan seorang murabi dan anggota jemaahnya dihantar ke puncak Jerai menemui Sri Paduka Maharaja Durbaraja. Dalam beberapa siri pertemuan, dakwah bermula, akhirnya hidayah diterima dan nasab yang ke-9 Merung Mahawangsa, Sri Paduka Maharaja Durbaraja mengucap kalimah syahadah, berhijrahlah memeluk agama Islam. Dan di puncak Jerai juga tercatat laungan azan atau seruan azan yang pertama dikumandangkan menjelang waktu asyar. Sangat terkesan ketika itu saya dan beberapa orang mahasiswa yang terlibat membuat penyelidikan perkara itu akhirnya mengenali sebagai, kita tidak lagi menyebut garis mulai 1136 Masehi itu, kita kenali sebagai Kesultanan Melayu Kedah Tua. Jadi Kesultanan Melayu Kedah Tua bermula dari Sultan Al-Muzaffar Shah I itu yang bertahta 1136 Masehi sehingga 1179 Masehi, diikuti oleh Sultan Muazzam Shah 1179 hingga 1201 Masehi, bersilih berganti dari nasab-nasab yang berhak mewarisi tahta Kesultanan Kedah Darul Aman ini. Sehinggalah kepada Sultan Kedah yang ke-28, ya, Sultan Abdul Halim, almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, yang bertahta lama mulai dari 1958 Masehi
sehingga mangkat pada 2017. Dan juga sejarah tercipta oleh almarhum Sultan Abdul Halim sebagai Sultan Kedah yang bertahta sebagai Sultan Kedah, diangkat atau ditabalkan bertahta menjadi Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung selama 2 kali. Sejarah juga dalam era kita, era yang disaksikan oleh anak cucunya, nasab keturunan serta waris-waris sekalian pada zaman 20-an. Maknanya era kini, era terkini. Sejarah banyak membantu, saya akui, karena bermula daripada penyelidikan pertengahan 70-an tadi, kita dapat menyiapkan satu kajian sejarah bukan saja untuk Kedah, tetapi merangkumi kita telah proceeding seminar antara bangsa Kesultanan Melayu Nusantara dan Kesultanan Kedah, satu chapter khusus di dalam ini. Satu perkara itu yang saya sebut di awal tadi, Merung Mahawangsa bukanlah sekadar dongeng atau cerita tidak ada fakta, tetapi dia adalah fakta sejarah yang tercatat maupun diwasiatkan oleh nasab keturunan nenek moyang yang sebelumnya. Sehingga mana Sultan Abdul Halim mangkat dalam tahun 2017 dan diganti oleh nasab yang lain bertahta menjadi Sultan Kedah sehingga kini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamim bi khair. Ya Allah, kau permudah kerja buat kami, jangan kau susah kami, biar berakhir dengan kejayaan. Terimalah malam kami ini, ya Allah. Terlebih dahulu, saya mengucapkan selamat datang kepada Profesor Datuk Dr. Ibrahim Ghaffar yang bersama-sama saya pada pagi ini di Istana Kota Nagasakti. Jadi saya Datuk Paduka Haji Jaafar bin Muhammad selaku penaung dan penasihat Pertubuhan Kerabat Sharif Shah Tunku Long Putra, Tunku Anjam Putra yang bertemakan asal satu kembali satu. Membawa maksud asal dari satu keluarga dihimpun kembali dalam satu penyatuan. Di dalam kedaulatan Raja-Raja Tanah Melayu sebagai ketua negara mengikut perlembagaan pertubuhan, ia berperanan di atas untuk keislaman dan pakatan masyarakat yang padu di antara ahli-ahli dengan orang awam bersama-sama menangani kebajikan, faedah, bekerjasama sesama ahli-ahli keluarga serta waris ahli salasilah kekeluargaan dan keturunan kerabat. Ia juga menjalankan aktiviti berbentuk kekeluargaan. Dengan sukacitanya, saya berkongsi peranan Pertubuhan Kerabat Sharif Shah Tunku Long Putra, Tunku Anjam Putra ini dan juga temuan-temuan yang telah ditemui dan membantu untuk menyelesaikannya mengikut keperluan. Di dalam mengendalikan pertubuhan, banyaklah perkara yang kita temui. Sama ada aduan yang kita terima, maklumat yang kita perolehi daripada penyelidikan yang kita lakukan. Selepas itu, barulah kita akui mengikut perlembagaan. Di sini, di antaranya ialah Puan Syarimah Huzain daripada nasab ayahandanya Huzain, keturunan nenek moyang beliau yang pernah bertakhta sebagai Sultan di negeri Kedah
yang ke-12 bermula daripada tahun 1602 sehinggalah 1625 Masihi, iaitu Sultan Sulaiman Shah II. Sultan Negeri Kedah yang ke-13 bertakhta daripada tahun 1925 sehinggalah ke 1651 Masihi, iaitu Sultan Rijaluddin Muhammad Shah. Bergabung balik dari nasab bonda Wan Mah dan ayahandanya Huzain. Sultan Kedah yang ke-20 iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah II yang bertakhta pada tahun 1778 sehinggalah ke 1797 Masihi. Kemudian disambung balik oleh Sultan Kedah yang ke-24 Sultan Ahmad Tajuddin Mukarram Shah I yang bertakhta daripada tahun 1854 sehinggalah 1879 Masihi. Sehinggalah Sultan Kedah yang ke-26 bertakhta daripada tahun 1881 sehinggalah 1943 Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Kemudian disambung oleh Sultan Kedah yang ke-27 iaitu Sultan Badli Shah yang bertakhta pada tahun 1943 sehinggalah tahun 1958. Berterusan sehinggalah Sultan Kedah yang ke-28 Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah yang bertakhta daripada tahun 1958 sehinggalah beliau mangkat pada 11 hari bulan September 2017. Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah juga ditabal sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-5 daripada tahun 1970 hinggalah ke tahun 1975. Kemudian beliau ditabal sekali lagi sebagai Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang ke-14 daripada tahun 2011 sehinggalah tahun 2016. Sampailah ke sekarang, iaitu Sultan Kedah yang ke-29 bertakhta daripada 2017 hinggalah sekarang ini, iaitu Sultan Salihuddin ibni almarhum Sultan Badli Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Pada hari ini kita berada di halaman Istana Naga Sakti di Tikam Batu, Kedah Darul Aman. Saya akhukum fillah Muhammad Zainul Asri bin Haji Muhammad Ramli. Pada hari ini telah pun dimuliakan oleh Allah SWT untuk menceritakan satu sejarah yang sangat penting untuk menjadi imbauan dan juga kenangan berharga yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam di Kedah khususnya dan umat Islam di seluruh tanah air secara umumnya, bahkan ke seluruh Nusantara ini. Ini sejarah yang sangat hebat. Hebat sejarah ini ialah kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Islam kita pada hari ini ialah bermula daripada sejarah yang telah ditulis oleh Allah SWT melalui takdir yang telah ditulis semenjak daripada azali lagi. Iaitu umat Islam di Kedah ialah umat Islam yang pertama-tama Islam di seluruh Nusantara ini. Bermula daripada Raja Kedah yang ke-9 iaitu Raja Dubar Raja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, iaitu Seri Paduka Maharaja Dubar Raja yang telah pun diislamkan oleh Syekh Abdullah Al-Qumari Al-Yamani yang telah mengislamkan Raja Kedah yang pertama
Islam pada ketika itu. Raja Kedah pada ketika itu yang bernama Seri Paduka Maharaja Dubar Raja ni, dia ialah merupakan Raja Kedah yang ke-9 selepas daripada nenek moyangnya itu Raja Merung Mahawangsa Salah Sina Muhammad. Jadi dia duduk pada tangga ataupun takhta yang ke-9 Salah Sina Muhammad. Ketika itu dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, 9 ni sebenarnya ada makna. Jadi dalam angka ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sempurnanya ialah pada 9. Lepas tu 10. Jadi lepas daripada 9 ni yang sempurna sekali. Maka alhamdulillah pada takhta yang ke-9 Raja Kedah datanglah satu ulama daripada Yaman. Kemudian dia ialah sultan, dia ialah suatu ulama yang besar terbilang yang dipilih oleh Allah SWT untuk datang ke alam Melayu untuk mengislamkan umat Melayu pada ketika itu. Sebenarnya untuk menyebarkan agama ini bukanlah satu yang mudah. Perjuangannya hebat. Seperti mana perjuangan Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu, seperti Nabi Allah Musa sebagai contoh, berdepan dengan Fir'aun. Sebenarnya itulah yang berulang pada saat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berlaku pengislaman terhadap Raja Kedah yang 9 pada ketika itu, pertempuran yang sengit untuk memertabatkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu mereka dibekalkan dengan mukjizat, maka para awliya dibekalkan dengan karamah. Itulah yang Allah bekalkan kepada Syekh Abdullah Al-Qumari. Bila sampai ke negeri Kedah pada ketika itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka laluan dibuka ialah dengan perlawanan di antara kedua belah pihak, di antara pendakwah dan juga raja pada ketika itu ialah dengan pertarungan sihir yang sangat hebat. Dan sejarah sihir ni tidak ada sejarah sihir yang paling hebat melainkan di tanah Melayu. Sebab tu dia di belah kita ni ada macam-macam jenis hantu. Kan, pelesit, pocong, pontianak, dengar Arab tak ada, semua syaitan semua. Jadi maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka pertempuran yang sangat sengit yang berlaku di antara pihak pendakwah yang sampai pada waktu Zuhur tu dan juga raja yang nak diundang untuk masuk ke agama ke dalam Islam, ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat awal Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti mana Fir'aun juga dia cuba, dia sudi Nabi Allah Musa dengan terlebih dulu ahli-ahli sihir yang merupakan masalah sinama, hulu-hulu balang, para panglima, tapi semua dapat ditewaskan oleh Syekh Abdullah Al-Qumari sehingga terakhirnya raja bertanya, ilmu apa yang tuan pakai? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis kami dah kalah ni. Jadi akhir sekali raja menampilkan ilmunya. Kata raja, kalaulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kali ini engkau menang, aku masuk agama engkau. Aku masuk Islam. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ketika itulah takdir Allah yang telah tertulis memenangkan Syekh Abdullah Al-Qumari dengan menggunakan karamah yang Allah bagi pada dia. Si passion manusia ni, dia akan tewas bila melihat orang lebih daripada dia. Contoh orang dulu kan, bila ulama berjalan tahiyyak, orang akan kagum. Jalan tahiyyak, itu menyebabkan orang masuk Islam. Mereka sejarah karamah wali-wali songo contohnya, dibekalkan dengan karamah. Itu menyebabkan dengan mudah orang masuk Islam. Seluruh tanah Jawa, seluruh Nusantara Islam dengan karamah para awliya. Saya pernah dengar ada juga, saya pernah sampai ke kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai itu karamahnya di antaranya satu orang ulama main daripada Yaman naik ikan parang. Sampai tu naik ikan parang tu besar mana aja. Tapi dengan sebab karamah sampai, jadi orang tengok, orang kagum, menyebabkan mudah orang masuk Islam. Begitulah sejarah Islam di Kedah, iaitu pertempuran yang berlaku pada hari Jumaat, Salah Sina Muhammad, pada saat
itu berlakulah pertempuran hebat dan menang Islam yang dibawa oleh Syekh Abdul Al-Qumari. Maka pada ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka berlakulah solat pertama yang solat Jumaat yang pertama di Kedah, solat ala sayyidina Muhammad, yang pada ketika itu yang mengazankan, yang mengumandangkan azan pertama di atas puncak jerai yang tertinggi itu, subhanallah, ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah Sultan Muzaffar Shah I yang telah diislamkan dan dinamakan dengan gelaran Sultan Muzaffar Shah I, iaitu namanya sebelum masuk Islam ialah Sultan Derbaraja. Jadi ketika itu dialah yang mengazankan azan pertama di negeri Darul Aman, alhamdulillah. Kemudian khatib pertama ialah Syekh Abdullah Al-Qumari. Maka asas Islam di Kedah ni telah dimulakan pada hari yang sangat mulia, iaitu hari Jumaat yang mulia, Sayyidul Ayyam, Salat Sayyidina Muhammad. Maka sejak daripada itulah bermula Islam di Nusantara, saya melebar ke seluruh Nusantara. Maka Islam bermula daripada Kedah Darul Aman. Jadi selepas diazankan, selepas berlaku sembahyang Jumaat yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka diisytiharkanlah Kedah ialah Kedah Darul Aman. Kedah itu merujuk kepada bekas yang orang guna untuk misalnya untuk tanak nasi, apa ni nak ambil beras, kita pakai bekas kan. Jadi Kedah tu asalnya mangkuk. Asal Kedah tu mana mangkuk dalam bahasa Arabnya. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi merujuk pada negeri kita adalah negeri yang orang tanam padi. Alhamdulillah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.